Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izwan Azir Saleh dan terima kasih kerana memilih dengar pada malam ini untuk kita mengambil satu lagi pelajaran dalam kehidupan ini. Panel tetap saya yang akan turut mengupas dan mendalami setiap permasalahan kami bawakan ke program ini tak lain tak bukan Ustazah Muzayanah Abdullah. Bercakap perihal kehidupan memang terasa indah, merasa bahagia kalau dikurniakan banyak harta. Kan ada satu lirik lagu yang menyebut, kalau aku kaya, hari-hari hari raya, bil-bil jiran keluarga, aku bayar selamba. Tapi itu fantasi. Realitinya, harta kalau tak diuruskan dengan saksama, boleh mengundang derita. Ibu anak boleh bergaduh, adik-beradik boleh bercakar, keluarga dengan keluarga lain boleh bercerai. Malam ini berbeza dengan minggu lalu, tiada air mata tetapi kita nak mendengar sengsaranya kalau tak diuruskan dengan sempurna harta pusaka. Jadi inilah dengar dengan topik malam ini, perang harta pusaka. Pengurusan harta dilihat enteng sehinggalah berlakunya kematian. Waris yang menderita menjadi mangsa perebutan harta pusaka. Adalah tak setuju. Lebih kepada tak bersetuju. Mungkin cadangan saya tu nampak seperti berat sebelah. Seolah saya nak ambil semua. Realiti yang harus diterima, masalah ini masih membelenggu masyarakat di Malaysia. Situasi ini sama dirasai oleh responden pada minggu ini. Speechless memang terlalu speechless. Tapi redha. Saya lebih pada fikir dalam kepala anak-anak je lah. Mula-mula tu memang lebih pada berlakon kuat. Daddy pergi jumpa Allah dan kita pun akan jumpa Daddy nanti. Suami saya meninggal ni, saya dah sarat. Yang makna saya dah due. Masa tu saya fikir saya nak selesaikan sebelum saya bersalin, menyelesaikan hutang, tiba-tiba kad kredit yang nak kena bayar, apa benda semua. Setiap tindakan yang saya buat, saya selalu maklumlah pada pihak sebelah sana. Pada awal kematian suami saya tu, saya ada rasa paranoid akan meninggalkan anak-anak saya dengan orang kata apa, tak ada apalah, kosong lah. Sebelum propose tu saya sudah tanya pada lawyer apa benda, takut apa yang saya nak propose tu benda tu tak betul. Dia kata boleh ke kalau kita bersetuju secara muafakat. Dia kata boleh. Jadi adalah bantahan daripada pihak sana. Saya tak pastilah, mungkin lebih pada salah faham. Kalau tak berlaku pertikaian tu, saya mungkin tak terfikir untuk proceed membuat tuntutan harta sepencarian. You should fight for it. Saya fight sebenarnya bukan untuk saya. Apa yang saya plan untuk tinggalkan untuk anak-anak. Ingatlah, hidup ini hanya sementara. Harta dan dunia juga bukan bersifat kekal selamanya. Janganlah kerana harta tergadai hubungan saudara. Kupasan dengar kali ini membawa anda mendalami ilmu pengurusan harta pusaka. Seperti yang saya nyatakan tadi, saya tak bersendirian. Ustazah Muzayanah terus temankan saya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustazah ya? Sihat, syukur. Izwan sihat ke? Alhamdulillah sihat. Dan malam ni saya fikirkan berbeza dengan minggu lalu, kita agak teknikal sedikit ni Ustazah. Betul. Kerana persoalan harta pusaka, hibah ini ada pengiraan dia, ada formula dia. Betul. Jadi saya lah terutamanya nak belajar, nak tahu, kita nak fokuskan dan nak memberikan maklumat juga kepada semua yang menemankan kita malam ini. Perlu bersedia awal sebelum sesuatu yang tak dijangkakan itu berlaku nanti Ustazah. Baik, kita nanti nak berkenalan dengan responden kita pada malam ini yang kami bawakan ke studio. Kita nak dengar ceritanya sendiri, apa yang telah berlaku, dan mudah-mudahan ia boleh menjadi ibrah, pengajaran kepada kita semua supaya ia tidak berulang lagi. Jadi kalau boleh saya perkenalkan responden yang bersama dengan kita pada malam ini. Namanya kami perkenalkan sebagai Puan Zai. Beliau berusia 37 tahun dan kesnya berlaku perebutan harta peninggalan arwah suaminya ya, yang sebenarnya pergi secara mengejut ketika beliau sedang sarat mengandung.
dan konflik berlaku antara responden bersama mak mentua dan adik iparnya. Responden mempunyai 3 orang anak, yang sulung perempuan 9 tahun, yang kedua lelaki berusia 6 tahun dan yang terakhir yang bongsu anak perempuan, itulah yang dilahirkan setelah kematian suaminya. Dan kalau boleh saya nak beritahu, nak maklumkan kepada anda apa yang direbutkan ketika kes ini berlaku dan kes ini yang berlaku dan memerlukan perhatian kita. Tapi sebelum tu, watak-watak di dalam perebutan harta ini ialah Puan Zai sendiri selaku isteri Balu, dan kemudian adalah ibu mentuanya serta 3 orang anak seperti yang saya katakan tadi, 2 perempuan dan 1 lelaki. Kami buatkan carta supaya anda dapat lebih jelas lagi untuk faham, kerana malam ini kita nak belajar tentang ilmu hibah dan juga harta pusaka ini. Dan harta-hartanya yang diperebutkan itu, kami siap adakan model supaya kita lebih faham lagi. Ada 3 buah rumah yang awalnya menjadi rebutan. Ada sebuah kenderaan, simpanan di KWSP dan juga saham amanah, dan sejumlah wang tunai. Keseluruhan ini berjumlah 1.6 juta ringgit. Memang kedengaran jumlah itu besar dan anda mungkin mendapat gambaran kerana jumlah itu besar, maka itulah yang menjadi punca kepada perebutan yang berlaku. Dan seperti yang saya katakan tadi, Puan Zai ada bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Zai. Waalaikumsalam, Cik Suhail. Terima kasih kerana bersama dengan dengar pada malam ini. Kalau boleh saya nak mulakan perbicaraan kita lah ya. Setelah kematian suami secara mengejut, ketika saya berkunjung ke rumah Puan Zai, kita bercerita arwah pergi pada bulan Ramadan. Apa yang membuatkan Puan Zai tiba-tiba memikirkan bahawa apa yang ditinggalkan ini perlu diuruskan dan Puan Zai perlu mendapatkan hak-hak Puan Zai? Macam yang Cik Izzuan sebutkan tadi, suami saya pergi dengan tiba-tiba. Saya bersyukur kerana Allah hadirkan ada kenalan yang juga pernah ditimpa ujian yang sama. Dan kerana ada sahabat saya yang beginilah, yang dengan pantas menasihati saya. Walaupun mungkin stigma masyarakat, dia rasa suami baru meninggal kenapa nak cakap pasal harta. Tapi saya ingat pada hari kawan berkunjung bila suami saya meninggal, dia terus pesan pada saya, urus harta pusaka secepat mungkin. Secepat mungkin. And then saya pegang. And then dia juga kata jangan peduli apa orang cakap. Jadi saya pegang pada pesanan sahabat tadi ni lah. Sebab maksudnya dia sendiri dah pernah mengalami situasi itu, dan apabila dia berkongsi, saya rasa itulah yang kita patut ikutlah. Jadi dan juga salah satu sebabnya ini satu perasaan yang semula jadi untuk saya. Pada masa tu saya sarap mengandung dan tidak boleh tidak, bukan dibuat-buat, saya ada perasaan mungkin boleh jadi lepas ni saya mati. Bersalin boleh jadi 50-50, hidup atau mati. Jadi saya ada perasaan yang mungkin lepas ni aku akan mati, anak aku ni tak ada orang nak jaga, atau jaga mungkin tak ada masalah dari segi fizikal, tapi dari segi keuangannya. Itu yang antara satu benda yang mendorong saya macam saya kena buat cepat benda ni. Sebab saya mengandung 8 bulan, lagi sebulan lebih dah nak bersalin. Mungkin pada masa tu kalau saya terus terang, saya ada perasaan mungkin lagi sebulan lebih saya akan mati. Sebab Puan Zai pun belajar suami meninggal secara mengejut kan? Mengejut. Tiba-tiba. Jadi macam bukan masa saya sebutkan tadi,
dia bukan perasaan tidak dibuat-buat. Mungkin orang yang ada mengalaminya, dia akan ada perasaan secara semula jadi, dia ada perasaan mungkin aku pula akan mengikut. Dan macam saya sebut sebelum ni juga, hanya pasal anak sajalah yang bermain di fikiran, yang belum lahir lagi ni, kan? Jadi itu antara benda yang betul-betul mendorong saya untuk selesaikan secepat mungkin. Supaya kalau saya berfikir, kalau saya tinggal, mungkin lebih kepada kudrat sajalah yang saya harapkan kepada saudara mara, kudrat untuk membesarkan. Tapi mungkin dari segi keuangan tu dah dibantu daripada hasil tinggalan pusaka lah. Itu yang saya fikir pada masa tu lah. Ustazah, kalau kita mendengar kepada kisah Puan Zai ini, mungkin dalam setengah masyarakat kita kuat pegangannya, kuat kepercayaannya, kata tak baiklah kita nak bercakap tentang harta ni, tanah tu merah lagi, tak kesian kepada arwah dan sebagainya. Jadi mungkin apa pandangan Ustazah apabila mendengar kisah Puan Zai ini yang mendapat nasihat, buat segera dan jangan pedulikan apa orang kata, tapi buat sekarang. Jadi bagaimana Ustazah? Baik, sebenarnya tanah masih merah itulah yang kita nak sebutkan, Izwan. Puan Zai satu tindakan yang sangat tepat, tapi Puan Zai pun, para penonton, berulang kali menyebutkan daripada rasa semula jadi hati ni, tahu suami dah meninggal secara mengejut, Izwan. Lepas tu mungkin dia pula akan menyusul. Rasa ini sangat bagus, sangat sihat sebab kita bersiap sedia. Kerana kita nak tahu kalau lepas kematian tu kita nakkan harta yang dicari selama ini dengan kudrat susah payah tu, apa yang memberi hasil kepada si mati di dalam tu. Kita dah berpenat lelah kot ketika hidup. Okay, tapi yang mati bercakaran, putus silaturahim. Okay, kenapa Puan Zai nak tanya lebih awal? Sebab nak menyelamatkan yang hidup, yang kat dalam sana tu. Kita tak nak timbul fitnah yang lebih besar. Itu sebab, jadi kadang-kadang orang tangguh dah lah bila kita nak uruskan tu, makan tahun pula lagi. Jadi kalau cepat dengan niat yang betul tadi, insya-Allah, maka seluruhnya orang boleh faham. Okay, jadi pengalaman daripada sahabat tadi pun membuatkan Puan Zai buka mulut lah. Itu yang paling tepat sebenarnya, insya-Allah. Sekejap lagi kita nak tahu bila agaknya bibit-bibit setelah kesedihan itu mungkin reda surut. Bila agaknya bibit-bibit yang Puan Zai rasakan wujud, ada yang tak puas hati dengan urusan harta pusaka ini. Dan kepada anda semua, topik minggu ini memang teknikal, memang perlu kita dalami sebelum ia berlaku kepada kita. Lebih baik kita berikan tumpuan untuk kita memahami dan kita boleh merancang apa yang perlu kita lakukan apabila waktunya tiba kelak. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, dengar akan kembali selepas ini. Anda sedang saksikan dengar secara langsung di TV Al Hijrah, dan malam ini perang harta pusaka adalah topik yang kita sorot. Kes Puan Zai, bagaimana beliau kematian suaminya secara mengejut pada bulan Ramadan, dan kemudian sedikit demi sedikit perasaan sedih itu mula bertukar rasa yang mencengkam dan geram antara dua keluarga, keluarga beliau dan keluarga mertua akibat perebutan harta pusaka. Saya nak minta anda untuk tumpukan perhatian kerana malam ini banyak yang perlu kita belajar. Sebelum perkara ini berlaku kepada kita, ada eloknya kita bersedia. Puan Zai masih lagi bersama saya. Saya nak tanyakan soalan tadi tu, bila agaknya daripada kesedihan melihat keluarga melihat Puan Zai sedang mengandung sarat ketika itu, sedikit demi sedikit bertukar menjadi lain macam saja apabila sudah mula bercakap tentang harta yang ditinggalkan? Saya mula berfikir tentang urusan harta pusaka ni memang daripada awal, cumanya tidaklah terlalu jelas. Tapi apabila saya sudah bersalin, kan, sepanjang dalam pantang tu banyak benda yang saya fikir. Mungkin situasi orang lain berbeza, tapi ujian buat saya, suami saya pergi waktu berlakunya pandemik. Jadi saya dah, orang kata, dah menjangka kalau saya tak selesaikan sekarang, nanti saya bersalin. Bila dah bersalin, PKP. Banyak urusan tersekat. Nanti nak pergi, nak bawa anak lagi. Kan? Nak bawa anak dan sebagainya. Jadi
Dan sebelum dan datanglah dengan perasaan yang sebab macam contohnya kalau saya boleh sebut, rumah apa semua masih dalam gadaian, maksudnya masih belum habis bayar. Jadi apa tu, urusan dengan bank dan sebagainya. Jadi saya dah cuba orang kata apa, foresee lah apalah halangan dan rintangan yang saya nak kena lalui nanti. Begitu. Jadi apa tu, saya fikir untuk memudahkan cara dan memudahkan saya juga, saya dah buat homework sendiri, dah bertanya dengan orang yang pakar lah, boleh ke kalau saya cadangkan sekian-sekian cara. Katanya boleh asalkan kita bermuafakat. Hajat Puan Zai untuk memiliki apa pada ketika itu? Sebenarnya yang saya minta ya cuma arwah ni dia beli rumah, 2 buah rumah, tak termasuk yang kami duduk sekarang lah. 2 buah rumah ni untuk tujuan pelaburan. Baik. Sebelum ni pun dia dah pernah jugalah berbuat demikian. Jadi saya tahu niat dia beli adalah untuk jual. Jadi saya terfikir pada masa tu boleh atau tidak saya propose di sebelah untuk inilah pertimbangan di sebelah sana. Rumah ni saya ambil alih maksudnya ambil alih hutang sebab rumah ni masih dalam hutang. Ambil alih hutang menggunakan keupayaan keuangan saya sendiri setakat yang saya mampu. Jadi dengan harapan lepaslah arwah daripada urusan hutang. Maknanya walaupun nama dia tapi urusan hutang tu soalannya saya ambil alih. Jadi dari sebagai timbal baliknya saya minta rumah itu tak difaraidkan. Boleh tak keluarga mentua saya bersetuju. Jadi kalau saya tak difaraidkan, tak adalah isu saya perlu dengan segera menjualnya kan. Jadi sebab saya dah ambil tanggungjawab hutang tadi tu. Itulah niat sayanya. Tapi itulah yang tak dipersetujui. Mungkin macam saya pernah sebutkan sebelum ni, kalau kita lihat benda ni secara literal lah, secara literalnya memang nampak berat sebelah lah. Memang saya nak semualah. Betul, nampak begitulah ya. Kalau daripada satu perspektif, satu perspektif memang ya. Tapi Ustazah, niat Puan Zai ni nak melepaskan suaminya daripada hutang supaya ialah kata-kata orang tua dahulu kan, bila dah meninggal ni kalau tak dilepaskan dari hutang, terawang-awang nanti roh di sana. Betul lah juga Ustazah ya? Betul juga, tapi sekejap lagi kita ada pakarnya untuk membahaskan tentang tu sebab mungkin Ustazah nampak di sini pertamanya Izwan adalah salah faham di pihak sebelah sana. Kan sebab orang bijak pandai seperti Puan Zai mestinya dah study dulu, dah bertanya kepada yang ahli dulu. Jadi dia bertindak mengikut apa yang dia tahu dan dia bukan dengan nafsunya dah merujuk dulu. Jadi maksud itu adalah tindakan yang tepat. Dia dalam cuti kerja pantang nanti, betul lah apa yang dia cakap tu. Jadi mungkin bagi mereka ni itulah kebiasaan orang Melayu ni kadang-kadang kenapa cepat sangat kan, itu yang kenapa gopoh sangat benda macam itulah. Jadi adakah perbalahan ke waktu macam tu kan, kita kesianlah pula dengar sebab okey. Tak apa. Kita nak lihat bagaimana kami adakan perbincangan Ustazah bersama dengan tim ketika berkunjung ke rumah Puan Zai dalam dengar round table. Saksikan. Okey, kita kat Putrajaya ni dan kita ada kes perang harta pusaka. Seorang wanita ni suaminya meninggal dunia, belum pun habis sedih. Beliau pula mengandung 8 bulan pada masa tu. Tetapi di pihak keluarga suami mula menuntut harta, macam-macam kata-kata kesat lah ya, dan nista diberikan kepada wanita ini. Saya tak faham kenapa kes tradisional berebut harta pusaka ni masih lagi berlaku dalam masyarakat kita. Yalah, sebab tu masyarakat kita ni suka cakap kubur masih ni lah, sibuk nak berebut harta pusaka kan. Tapi kalau kita selesaikan lagi lambat, lagi banyak masalah yang datang. Dan bukan tu je, nanti adalah lagi banyak individu-individu yang datang jadi batu api. Betul. Sebenarnya
kita tak payahlah tunggu bagi alasan kubur masih merah apa semua. Kita yang hidup ni lah kena uruskan dari segi pengurusan harta pusaka ni. Sebab majoriti masyarakat kita sekarang ni, diorang suka melambatkan proses pengurusan harta pusaka ni. Seolah-olah macam begitu berat sangatlah bagi diorang. Harta nak macam tu. Tapi kan mak arwah suami dia ni memang ada hak ke atas harta peninggalan dia. Betul. Kalau ikut hukum faraid. Cuma yelah ada setengah situasi memang si isteri ni diorang lebih suka untuk berbincang cara baik untuk nak elakkan salah faham ataupun apa-apa pergaduhan lah. Terus kan pernah tak dengar pasal hibah dengan wasiat? So ada yang kata hibah dengan wasiat ni adalah yang paling memudahkan urusan kita dalam menguruskan harta pusaka. Kalau betul dia memudahkan, so jadi kita kena bawa perbincangan ni dekat dalam studio. Kalau betul mudah, kenapa masyarakat kita susah sangat nak buat hibah dan wasiat ni? Dan Ke proses dia susah? Ataupun sebab nak buat hibah dan wasiat ni dikenakan satu charge yang mahal? Tapi saya fikir orang kita itulah, dia tak mau bayar dulu bila tak nampak hasil tu. Jadi dia sanggup tangguh-tangguhkan, tapi kos kepada penangguhan tu boleh jadi sampai putus saudara. Dan ini yang kita tak mau. Dan akhirnya harta kalau sebanyak mana sekalipun, dan sebab masalah hibah dan wasiat tu tak diselesaikan, akhirnya harta tu jadi harta beku je. Itu dia perbincangan yang dilakukan oleh pasukan dengar di rumah responden pada malam ini, dan seperti yang Ustazah Muzayanah katakan tadi, yang layak untuk kita tanyakan, ajukan tentang apakah yang boleh kita lakukan jika menghadapi situasi ini. Kami bersama dengan seorang peguam syar'i, saudara Muhammad Syarafi Muhammad Saleh. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan dengar pada malam ini. Setelah mendengar kupasan daripada responden kami Puan Zai malam ini, mungkinkah ini sesuatu yang biasa berlaku dalam masyarakat kita, atau mungkin tuan nak kongsikan kes-kes yang lebih dahsyat lagi, yang lebih, kalau dalam drama Melayu tarik rambut ke, ada yang lebih teruk lagi tuan? Okey, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya berkenaan dengan situasi yang dialami Puan Zai ni sendirilah. Bagi saya itu satu kebiasaan yang kita alami bila mengenalikan kes-kes yang melibatkan tuntutan harta pusaka ataupun tuntutan berkaitan dengan faraid dan sebagainya. Sebab saya lihat masyarakat kita, dia ada sedikit permasalahan pemahaman. Maksudnya dia tak faham berkenaan dengan pengurusan harta si mati. Bila berlaku kematian, apa perkara yang kena buat dulu. So saya nampak dekat situ, pertamanya adalah kita nampak ahli waris ni ataupun pihak-pihak ni dia tak ada pengetahuan yang cukup, ilmu yang cukup tentang pengurusan harta pusaka. Yang keduanya, bila berlaku kematian, contoh macam Puan Zai sendiri, situasinya kematian suami. Jadi berlaku pertikaian dekat situ bila ahli waris yang ada cuba untuk mengenepikan hak dia. Dan ada juga keadaan berlaku sebaliknya. Pasangan si mati cuba nak mengenepikan hak ahli waris yang lain. Itu dua keadaan yang saya kira memang kerap kali berlaku dalam kalau kita kata dalam situasi perundangan kita lah, perundangan syariah kita di negara kita, dan juga keadaan di mana ada ahli waris yang tak tahu. Rupanya bukan sekadar biasanya bila berlaku kematian kita akan ingat faraid terus. Betul. Sedangkan hakikatnya kita kena faham faraid ini adalah yang terakhir yang akan melengkapkan keseluruhan pengurusan harta pusaka di sini. Sebenarnya dia ada banyak kaedah-kaedah lain yang boleh kita kata gunakanlah untuk menguruskan harta-harta semati. Artinya tuan, jangan pergi ke kaedah faraid dahulu kerana terdapat beberapa kaedah lain. Banyak dia punya metod dia sebelum kita pergi ke faraid. Maksudnya dia bukan bila mati je kita terus pergi kepada faraid. Mati faraid. Bukan. Dia bila mati saja ada benda lain yang kita perlu utamakan terlebih dahulu. Seperti mana yang kita tadi dah bincang, tindakan Puan Zai sebelum ni. Maknanya sebelum dia pergi kepada faraid, dia ada buat tuntutan yang berkaitan. So benda-benda macam tu yang kita perlu pastikan masyarakat kita faham terlebih dahulu. Bagi saya nampak macam itulah. Dan ada dua perkataan sebenarnya yang mungkin masyarakat agak keliru, ya, faraid dan hibah. Apa yang mungkin boleh tuan ceritakan tentang perbezaan? Berkenaan dengan dua perkataan yang diajukan tu, faraid dengan hibah. Kenapa ada kata senang cerita kekeliruan di dalam masyarakat kita? Yang pertama,
kita kena faham hibah ni adalah satu pemberian daripada seseorang kepada seorang. Hadiah. Okey, maksudnya kita tak kisahlah hadiah kepada mak kepada anak, ayah kepada anak ataupun sesiapa sahaja yang kita rasa nak bagi. Tapi faraid ni kita tak boleh bagi suka hati. Ada ahli waris yang layak untuk terima faraid itu sendiri dan ada bahagian-bahagian dia yang kita perlu beri kepada mereka yang layak. Maksudnya ahli waris yang kita panggil ahli waris yang patut terima faraid si mati lah, harta si mati. Dan kena tengoklah kepada siapa situasinya, siapa yang mati tu. Macam keadaan Puan Zai, suaminya mati. So kena tengok siapa ahli waris yang wajib. Maknanya dalam bila berlaku kematian, dia ada enam ahli waris yang wajib. Yang pertama adalah kalau kata si mati tu meninggal tu si suami. Maknanya si suami, maknanya yang patut menerima adalah isteri dia yang pertama. Yang kedua, mak dan ayah si mati. Kemudian anak lelaki, anak perempuan. Kalau kata tak ada, baru dia akan pergi kepada ahli waris yang lain. So mana kena faham dekat situ dululah. Hibah ni dia tidak semestinya kita bagi kepada ahli waris. Kalau saya nak bagi pada Izzuan sekalipun, saya boleh bagi. Atas dasar saya rasa Izzuan ni baik dengan saya. So maknanya saya boleh bagi hadiah. Apa-apa hadiah, rumah ke, kereta ke, terpulang. Sebab dia berbentuk hadiah. Kepada sesiapa pun sesiapa. Yang hibah tak ada satu per berapa. Tidak ada. Tuan? Maknanya dia saya nampak ada kekeliruan sikit dalam kalangan masyarakat kita. Dia kata hibah dengan wasiat ni adalah satu instrumen yang sama. Sebenarnya tidak. Wasiat ni kita akan bagi kepada mereka yang bukan ahli waris. Dan terhad kepada 1/3 sahaja daripada keseluruhan harta. Tapi hibah tidak ada. Hibah ni boleh nak bagi semua 100% pun boleh. pun. 100% pun boleh, 50% pun boleh, 20% pun boleh, terpulang. Sebab nama pun hadiah sukarela yang kita bagi kepada sesiapa yang kita nak lah. Baik. Ustazah, kalau boleh saya ke Puan Zai, pernah tak sebelum pemergian suami berbincang, abang, rumah ada 2 tu tak nak ke namakan sesiapa, yelah mana tahu kalau jadi apa-apa dan sebagainya. Ada pula amanah saham tu macam mana ya, bukanlah nak mengharapkan, tapi yelah kalau jadi apa-apa. Ada tak pernah berbincang macam tu Puan Zai? Seingat saya tak adalah perbincangan yang serius berkaitan mungkin penamaan lah. Mungkin maksud Cik Izzuan tadi, penamaan tu tidak ada. Sebab kita pasangan hidup dia, so kita dah tahu dah niat dia. Contohnya dia beli hartanah yang macam tu untuk tujuan apa, dan itu untuk tujuan yang sementara saja. Maksudnya dia pun tak berhasrat untuk simpan benda tu sampai tua, sampai pencen. Dan saya rasa benda yang sama juga, ini pengalaman saya sendiri dan saya rasa ramai juga dekat luar sana, kerana faktor usia. Saya cakap terus terang, kerana faktor usia, suami saya meninggal di usia 38. 30-an. Okay? Jadi mana mungkin dengan tidak ada sejarah penyakit. Mana mungkin saya atau dia apatah lagi nak bercakap terfikir tentang nak merancang mungkin satu hari salah seorang daripada kita tu akan mati. Pada pandangan Puan masih terlalu awal jadi macam mungkin tak sesuai. Melainkan kalau dia memang sudah terlantar atau tengah kemoterapi mungkin. Tapi ini sihat walafiat. Jadi tak, dan saya juga tengah sarap mengandung. Jadi kita semua pun tengah excited kan, nak terima keluarga baru. Dah lama, beza 5 tahun kan dengan yang nombor 2. Jadi tak mungkin terfikirlah, tak terfikirlah nak bincang ke mana hala tuju harta tu. Tak ada. Baik. Sekejap lagi Ustazah, saya nak tanyakan pandangan Ustazah pula. Elok kalau kita merancang awal-awal, kematian mungkin satu topik yang paling akhir nak dicakapkan dalam keluarga, tetapi elok kalau beberapa perkara kita rancang awal-awal. Dengar nak berehat sekejap, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar.
Baik Izwan, apa yang Izwan tanyakan kepada Ustazah tadi dan mendengar penjelasan daripada tuan lawyer kita, daripada Puan Zai, para penonton, sebenarnya satu pengajaran yang sangat besar kerana kita hidup, Allah suruh kita ingat mati. Betul. Kita hidup tak kira tua, tak kira sakit, sihat, siapa sahaja pun. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jadi kita tak boleh menyalahkan sesiapa dalam keadaan ini. Sesungguhnya pandanglah pada malam ini Allah nak beri kita pelajaran. Tua ke muda, suami Puan Zai tak sakit sama sekali. Dan dalam fikiran kita, kenapa nak fikirkan tentang perbicaraan harta, pusaka dan sebagainya. Saya setuju bila tuan lawyer kita sebutkan tadi, selalunya masyarakat ni dimomokkan dengan rasa-rasa yang silap. Benarlah tuan lawyer semua, kita nak sebutkan apa, bahawa kita ni selalunya bermusuh dengan apa yang kita tak tahu. Kita rasa macam kenapa mesti, kalau orang sebut faraid dulu sebab dia nampak pecahan-pecahan tu dulu. Tadi cantik Izwan paparkan gambar rajah tu. Jadi aku dapat satu bahagian ini, aku dapat bahagian yang banyak. Jadi orang perempuan pun selalu bergaduh kenapa orang lelaki dapat banyak. Padahal kita tak nampak apa tujuan-tujuan yang selepasnya. Jadi kelebihan ini sangat besar dan anak serta harta ini kalau kita uruskan dengan betul akan mengundang pahala yang sangat besar. Ini jaminan Allah. Tapi kalau kita tak betul mengikut hidup, kita tak ingat mati, dapat harta, kita tak teringat waktu matinya bagaimana waris yang ditinggalkan dan apa kesan kita di dalam kubur tu, ini sangat kesian. Jadi pentingnya para penonton ilmu bagi semua kita kan. Malam ini sangat singkat apa yang kita dapat, tetapi teruslah belajar, teruslah mengambil pelajaran bahawa kita nak mati nanti yang di bawah sana senang, yang di atas juga senang. Betul. Keceriaan masih berlaku dan silaturahim masih kukuh insya-Allah. Bercakap tentang silaturahim Puan Zai, tidakkah Puan Zai takut dengan keputusan yang Puan Zai untuk mendapatkan harta tinggalan daripada arwah suami ini boleh memutuskan hubungan kekeluargaan Puan Zai dengan keluarga Allahyarham suami? Saya berfikir panjang sebelum menyuarakan cadangan pada masa itu. Masa saya maklumkan, saya ambil masa dan buat homework sendiri, bertanya dan sebagainya. Dan saya juga mengambil kira faktor kesan daripada cadangan ini. Boleh jadi A seperti yang saya harapkan atau B sebaliknya. Dan kalau berlaku sebaliknya, suasana tak akan jadi harmoni. Dan apa-apa pun komunikasi saya dengan pihak mentua, saya sentiasa tekankan saya tak mahu apa jua yang berlaku ni, apa jua yang kita bincangkan, akhirnya antara kita jadi tak harmoni. Sedangkan sebelum ni, semasa arwah ada, kita elok saja. Kita elok saja. Jangan kerana harta yang kalau bahasa mudahnya bukan kita usahakan pun. Maknanya kita yang berebut, yang tinggal, yang dapat ni atas izin Allah juga kita dapat merasanya. Kan? Jangan kita disebabkan benda ni lah, benda yang dulu baik tiba jadi tak baik. Tapi walau apapun saya sendiri jenis yang sentiasa ada backup plan. Okey, bila berlaku pertikaian, saya berundur dulu biar keadaan reda. Sedih memang sedih. Drama air mata seorang diri sebab saya baru habis pantang. Betul. Mungkin saya cuba fikir panjanglah, silap saya ke timing yang salah. Saya sendiri cepat sangat ke saya propose, saya ni fragile sangat ke. Tapi bila saya orang kata analyse baliklah sendiri situasi tu, tindakan saya adalah mungkin sebab saya paranoid benda yang berlaku secara tiba-tiba. Betul. Jadi masa dalam tu fikir pasal anak saja, saya rasa berapa lama kematian? Ya, betul. Lepas kematian arwah berapa lama? Macam mana? Lepas kematian arwah berapa lama yang buat tindakan macam itulah, bertemu dengan keluarga? Sebenarnya terus terang saya arwah meninggal, saya pendek kata 2-3 hari selepas tu immediately saya sendiri dah maklumkan. Kerana takut mati dan kemudian saya itu satu dan sebab saya menunggu masa nak bersalin.
Dan Apa-apa boleh saya dah berlaku. ambil kira faktor PKP pada masa tu. Itulah Izwan, kubur masa merah orang cakap tu. Memang itu saya salah seorang golongan tu lah. Betul lah. Faham, Betul. baik. Tuan Syarafi, seberapa serius kes yang dibawakan pernah Tuan Syarafi? Saya nak tahu, apakah betul masyarakat kita ni pegang kepada harta-harta ni semua sehingga sanggup putus saudara dan semuanya? Apakah itu betul-betul berlaku atau sekadar dalam drama aja? Realitinya memang berlaku juga situasi itu. Cuma tidaklah orang kata dalam 10 kes tu bukanlah 10-10 tu yang berlaku macam tu. Mungkin ada 1-2 saja, tapi biasalah bila dia dah masuk ke dalam zaman sekarang, zaman teknologi, digembar-gemburkan di media sosial. So benda tu akan menjadikan satu impak yang sangat besar, menyebabkan instrumen pengurusan harta orang Islam tu menjadi nampak buruk disebabkan perkara yang tak sepatutnya berlaku. Okay, contoh macam tindakan Puan Zai. Kubur masih merah, dia dah buat tuntutan yang berkaitan. Jadi bagi saya, pandangan saya berkenaan dengan situasi kes Puan Zai ni, dia bagus sebenarnya. Dia cepatkan urusan supaya si mati ataupun arwah tu tidak tersiksa lama. Kita bukan nak macam Puan Zai katalah, dia bukan nakkan harta tu sangat, tapi sebab lebih kepada itu adalah hak kepada ahli waris yang berkaitan. So itulah kenapa kena tengok kenapa tuntutan itu dibuat cepat, ada kesan dia. Kalau dibuat lambat pun ada kesan dia. Maksudnya bila dia buat terlampau lambat, kesan dia adalah kita tak tahu berlaku kematian selepas itu ke, ataupun ahli waris yang sepatutnya terima tu hilang dan sebagainya pun bermasalah juga. Sebab kita di mahkamah ni, kalau kita kendalikan kes-kes yang berkaitan ni, yang menjadi permasalahannya Zuan, kita nak mengesan ahli waris yang hilang. Dia ada tapi dia hilang. Itu macam mana kita nak buat tu? So bila kita tanya kepada pihak yang berkaitan, makna pihak yang memohon tuntutan tersebut, dia sendiri pun tak tahu. Jadi bermasalah kat situ, stop. Bila stop, lama-lama mati pula seorang lagi ahli waris. Dah jadi kematian berlapis. Bermasalah juga kat situ. Bila kematian berlapis, harta yang sebelum tu macam mana nak urus? Jadi kena faham, tindakan yang dibuat oleh Puan Zai ni sebenarnya adalah, bagi saya adalah mengikut lunas undang-undang yang betul. Memang dia mengikut tertibnya, sebelum pergi kepada faraid, aku mesti selesaikan dulu tuntutan berkaitan dengan hak aku, hak diri dia. Tuan Syarafi, saya juga nak tahu, boleh tidak ibu ayah sebagai contoh dalam mereka merancang ke mana harta mereka pergi setelah kematian mereka, mereka tidak mewasiatkan tetapi memberikan hibah. Artinya mereka tidak mahu ataupun mereka mahu anak-anak mendapat sama rata semuanya. Jadi saya tidak mahu difaraidkan supaya seorang dapat kurang, seorang akan dapat lebih. Semua orang saya hibahkan mendapat jumlah yang sama. Apakah itu boleh dilakukan? Sebenarnya dah menjawab soalan sebenarnya, tapi tak apa. Maksudnya macam ni. Tindakan ibu ayah merancang harta tu, maknanya dia tak nak anak-anak bergaduh. Okey. Dekat dalam tangan ayah ada 100,000, anak ada 4 orang. So dia nak semua orang ambil 25,000 seorang. Jangan bergaduh. Itu kita panggil sistem muafakat. Muafakat. Bila muafakat tak ada masalah. Maksudnya semua orang bersepakat. Contohnya saya bawa situasi saya punya keluarga sendirilah. Senang kita nak nampak. Arwah atuk saya meninggal, kemudian ayah saya menjadi pengurus ataupun mentadbir harta atuk, dan ayah saya bagi option kepada adik-beradik, harta ayah yang tinggal ni kita bahagi sama rata. Setuju tak setuju? Kalau tak setuju, kita bagi faraid. Jadi adik-beradik yang tinggal, maknanya adik-beradik tak ramai dah, daripada 10 orang dah meninggal sana meninggal sini, tinggallah dalam 6-7 orang. So semua kata kita sepakat je lah, maknanya jangan gaduh-gaduh. Kita pun umur dah tak banyak, kita sepakat bagi je sikit seorang. Harta pun tak banyak. Maknanya bukanlah sampai juta-juta, tapi maknanya bila ada kesepakatan, muafakat, benda tu nampak cantik. Itu sebenarnya kita nak, orang kata benda tak perlu gaduh pun dan selesai. So kita nak macam tu. Dalam kes Puan Zai, kita dengar di sini perkataannya harta sepencarian, ya. Itu adalah istilah yang popular ketika berlaku perceraian hidup. Jadi saya nak tuntut harta sepencarian saya. Tak tahu pula sesetengah orang, ada juga harta sepencarian kalau diceraikan mati. Okey. Yang itu dia macam ni. Kita nak bagi semua orang faham, tuntutan harta sepencarian ni dia akan berlaku dalam 3 keadaan. Pertama, secara perceraian, maknanya perceraian hidup lah. Okey, dia cerai talak 1, 2 dan 3. Yang kedua, kalau berlaku kematian. Tu kata Izwan tadi, cerai mati, berlaku kematian.
Yang ketiga kalau berlaku poligami. Tiga keadaan ini memang membolehkan pasangan ataupun contoh dalam situasi ini Puan Zai menuntut bahagian dia. Okey, dan bahagian ni kena dituntut ataupun kena diselesaikan di Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, maksudnya mahkamah akan menilai dari sudut sumbangan langsung dan tidak langsung kewujudan harta tu. Maksudnya dalam contoh yang dia ada contoh kat depan ni rumah. So kita nak tengok rumah tu wujudnya waktu bila. Kewujudan dia waktu sebelum kahwin ataupun selepas kahwin. Kalau sebelum kahwin, ada tak sumbangan untuk renovate rumah tu ataupun mengubah suai rumah tu. So dia ada manfaat, dia dikeluarkan ke duit dan sebagainya. Kalau kewujudan selepas kahwin, automatik akan kita boleh isytihar sebagai harta pencairan. Sebab apa kita buat harta pencairan ni? Sebab itu adalah hak ahli waris yang wajib diterima sebelum pergi kepada faraid. Sebab saya dah kata tadi, faraid ini adalah penghabisan ataupun penutup kepada instrumen harta yang lain. So maknanya kat situ nampak cantik. Turutannya nampak cantik. Begitu. Itu agak jelas dan kita lebih faham lagi Ustazah ya. Betul. Jadi ini sebenarnya ilmu ni. Malam ni satu pembelajaran untuk kita semua, macam satu bentuk ulang kaji supaya kita sentiasa fresh dan bersedia kalau ia berlaku kepada kita. Kami nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Syarafi Muhammad Saleh, Peguam Syar'i kerana bersama dengan kami. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa lagi Tuan ya. Jangan ke mana-mana, dengar nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, senang sekali anda masih lagi bersama dengar secara langsung di TV Al-Hijrah, dan malam ini kita semua sedang mengulang kaji pelajaran tentang ilmu harta pusaka dan juga hibah, mengambil ibrah pengajaran daripada apa yang berlaku kepada responden kami pada malam ini, Puan Zai. Kematian suaminya secara mengejut, tidak ada perancangan tentang apa yang perlu dilakukan untuk menguruskan harta-harta yang ditinggalkan. Dan kita nak bersama dengan seorang lagi tetamu, iaitu Ustaz Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof. Beliau adalah pengarah urusan Murtada Dakwah Center dan penulis buku hibah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Izwan, sihat ke? Alhamdulillah sihat dan ceria kerana dapat ilmu malam ni, dan saya nak korek ilmu daripada ustaz lagi ni. Katanya ustaz menulis buku tentang pentingnya hibah dan menguruskan harta pusaka, dan buku ni boleh didapatkan secara percuma. Saya nak tahulah apa yang memotivasikan ustaz untuk menjelaskan dengan lebih mendalam tentang hibah ini, dan apakah orang kita betul-betul tak faham tentang konsep hibah ini sehingga perlu sentiasa kita berikan penjelasan kepada mereka. Okey, baik, terima kasih kepada Izwan dan semua rakan-rakan menonton dan semua kru terlibat. Subhanallah, perbincangan sangat baik. Saya duk tengok tadi apa yang disebut oleh sahabat saya Syarafi dan juga oleh guru saya Ustazah Zainah dan pada Puan Zai. Bila sebut kenapa saya menulis buku tentang hibah dan faraid dan juga wasiat, sebab kita faham dari segi kefahaman kebanyakan orang ini dia keliru tentang apa itu hibah, apa itu faraid dan apa itu yang disebut dengan wasiat. Tadi alhamdulillah Cik Syarafi kita dah cerita panjang lebar berkaitan apa perbezaan, apa instrumen kewangan, waktu mana berlakunya faraid dan hibah dan sebagainya. So kenapa saya tulis, sebab banyak untuk teman-teman Izwan, banyak sebenarnya orang yang datang jumpa yang bercerita tentang masalah bab faraid ni. Cerita tentang harta peninggalan ni, waris mati meninggalkan hutang. Kalau waris mati tinggal duit berebut Izwan, tapi kalau waris tinggal hutang semua berbuat macam tak kenal waris. Ni kata tu raya sungguh kan. Alangkah indahnya kalaulah seperti mana mereka bernafsu untuk menerima harta faraid, kalaulah mereka juga bernafsu menerima sekalian hutang yang ditinggal oleh si mati, kan cantik kan. Jadi sebab tu kita keluarkan satu buku berkaitan. Dia buku ni bukan buku ni yang saya buat, e-book ni. Kalau orang tanya kenapa ustaz tak jual ibu-ibu ni, saya kata kalau saya bagi percuma, lebih ramai orang yang dapat manfaat, khususnya pada orang yang ada kematian, untuk nak membezakan apa itu instrumen-instrumen tentang hibah, faraid dan juga wasiat itu sendiri. Sebab Izwan, kalau Izwan tengok apa yang berlaku sebenarnya dah diceritakan banyak sangat dah. Kalau kita tengok di Mahkamah Syariah berkaitan pergaduhan, perbalahan dalam bab ni, insya-Allah. Jadi saya akan jelaskan insya-Allah. Saya nak tahu juga ustaz, betul ke kata-kata tok nenek saya dulu saya dengar janganlah bergaduh pasal harta, tersiksa arwah dalam kubur tu? Baik.
Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tuan. Nabi kata Allahumma salli, Nabi kata benda la yadkhulul jannah lahmun yang disebut dengan khati'un rahimahu. Apabila orang yang memutuskan silaturahim bergaduh ni, dia akan melambatkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. So apabila saya sebagai seorang suami, bila saya mati nanti saya tinggalkan isteri dan anak-anak. So bayangkan kalau isteri dan anak-anak saya, keluarga saya, mak dan ayah saya bergaduh disebabkan harta saya, bagaimana hal keadaan saya akan dipertanggungjawabkan di mahsyar kelak? Malaikat akan tanya dia, wahai Yaqub Isra, hang tinggal anak bini hang habis, terkontang habis, semua duk bergaduh bab duit hang ni. Penat cari duit ringgit, tiba-tiba duit yang kita wasiatkan, yang kita tinggalkan itu menjadi alat pergaduhan. Sebab tu saya pesan sungguh-sungguh kepada semua, ambillah pengajaran Piramli buat cerita 3 Abdul tu, Abdul Wahab, Abdul Wahud dan sebagainya tu kan. Bila bapak depa mati, Sadiq Sigaraga bapak mati, bagaimana dia memberikan pengajaran bila tak dihibahkan ataupun tidak diwasiatkan dengan secara betul dan secara tuntas, maka adik-beradik bergaduh. Yang abang habis gohek gustan apa semua dapat kat dia. Yang Piramli dapat apa? Dapat rumah dengan pembantu rumahnya. Sebab apa? Berlakunya ketidaktelusan. Maka sebab tu tolong malam ni siapa yang tengok, tak kira umur berapa pun, senaraikan berapa hutang kita, senaraikan berapa aset kita. Ada waktu tulislah siap-siap beserta dengan saksi, maklumkan siap walaupun kita muda. Abang saya Ustaz Murtada meninggal umur 30 tahun. Tuan-tuan, ketika dia meninggal, dia dah wasiatkan dah. Dia dah hibahkan dah tanah dia yang nak buat rumah, dia bagi untuk pembinaan masjid. Sehingga kan tidak ada harta satu pun boleh difaraidkan melainkan hanya KWSP sahaja. Bagaimana Allah memberikan sampai peringkat macam tu, saya nak tuan-tuan tolonglah dalam bab hibah harta benda dan sebagainya, tolonglah jangan bergaduh. Mak nenek tok nenek kita pesan tu betul dah, jangan bergaduh sehingga akan membuatkan tersiksanya orang si mati yang meninggalkan harta sepatutnya jadi manfaat tetapi jadi mudarat pada dia. Dan dalam menyelesaikan soal harta pusaka ni sebenarnya kita memerlukan jiwa yang besar ya Ustaz, bersepakat, bermuafakat dan kenang bagaimana kekuatan persaudaraan sebelum kematian, sebelum terhidang dengan harta yang ada. Wah, rupanya tak tahu harta di Afghanistan, Popostan, Tanjung Rambutan begitu banyak sekali. Janganlah kerana rabun mata melihat semua ini putus hubungan saudara, bergaduh sana sini hanya kerana nak mendapatkan bahagian masing-masing atau melebihi bahagian yang telah ditetapkan. Mungkin pesanan Ustaz. Baik, banyak sangat dah benda yang saya jumpa sehingga kan baru-baru ni ada satu kes kematian di Zuana. Dia orang panggil saya untuk bantu urus, hari itu kemudian saya talkinkan. Waktu talkin tu sebut sebab saya tengok ada waris-waris di sebelum PKP. Saya ingat lagi. Saya sebut dalam tu, saya kata si mati meninggalkan harta, so tolonglah keluarga yang pertama selesaikan hutang. Dan ketika selesainya hutang dan semua, maka kalaulah tidak ada wasiat maka farailah dengan baik. Saya sebut, saya kata jangan kalian bergaduh. Saya ulang, jangan kalian bergaduh. Jangan kalian bergaduh. Saya ulang, yang saya sedihnya Izwan, bila saya balik sejam lepas tu dia telefon Ustaz, keluarga dah bergaduh bab harta. Saya menangis walaupun saya tak kenal dia. Saya kata, ya Allah Rabbi, alangkah tersiksanya almarhumah yang mati meninggalkan sesuatu untuk memberikan manfaat kepada orang yang dia sayang, tetapi orang yang sayang itu bergaduh sehingga akan membuat barzah dia menjadi gelap disebabkan harta yang ditinggalkan menjadi fitnah kepada dia. Maka sebab tu pesan saya untuk semua masyarakat, berimanlah dengan hadis yang Nabi sebut. Nabi kata, la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram, tidak akan masuk ke dalam syurga darah daging terbentuk daripada sumber yang haram. Maka tak payahlah duk berebut harta. Percayalah tuan-tuan, dapat 1 juta pun harta, tuan-tuan tetap makan nasi sepinggan. Tuan-tuan tak makan selori pun, tuan-tuan takkan lalu pun nak beli satu KFC makan sampai 5-6 tan kan. Dan biarlah duit itu datang daripada sumber yang baik. Andai berlebihan, untuk kita manfaatkan sebagai jalan akhirat. Sentiasalah bersedekah kepada si mati yang tinggalkan harta. Mak ayah kita, berwakaflah untuk mereka. Sebab tu saya pesan dalam buku ni banyak panduan yang kita share secara tak langsung, apa manfaat yang kita boleh buat secara kekal. Instrumen hibah yang sangat power ni, yang kita boleh ambil dengan harga, dengan RM100 polisi hibah kan, kita boleh dapat sekitar 300-400 ribu. So bayangkan kalau yang menonton malam ni 5-6 ribu orang ni, ambil polisi seorang 1 juta, wakafkan kepada tahfiz, wakafkan kepada masjid-masjid. Malaysia cuma ada 6,680 masjid, 17,250 surau. Kita ada sekitar 23,000 saja rumah ibadah. So yang menonton malam ni cukup untuk memberi tampungan daripada nilai hibah kita bagi. Suami, tolong jalankan tanggungjawab, jangan tinggalkan beban.
tinggalkanlah satu benda yang memberikan manfaat kepada anak isteri. Isteri buat untuk suami, suami buat untuk isteri, untuk anak-anak. Insya-Allah dunia akan jadi harmoni daripada instrumen kewangan Islam yang ada hari ini. Manfaatkan, mudah Allah memberikan kebaikan. Dan pergilah, tuan pergi ke madakcenter.com, tuan dapatkan buku ni, tak suruh bayar apa-apa, free je. Ambil sebagai manfaat tuan-puan. Dan di belakang ni pun buku ibu yang memang saya tulis, saya niat untuk bagi free je. Tuan-tuan tak payah perlu bayar apa-apa pun, ada lebih kurang 30 buku lebih. Ambillah. Kalau benda itu memberikan manfaat, niat sedekahkan satu arwah mak saya pun dah cukup. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan juga kepada almarhum Ustaz Murtada. Mudah Allah bagi manfaat daripada apa yang beliau memberi semangat kepada saya lah, himmah sampai hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah meluaskan kurnianya kepada apa yang Ustaz lakukan ini. Dan Ustaz, sebenarnya hibah ni dalam zaman moden ni dah boleh dilakukan dengan macam-macam ya. Insurans ada, mungkin di bank dah boleh dilakukan. Kalau orang fikir hibah ni masih secara tradisional kena tulis atas kertas, bagaimana dengan cara moden ni sebenarnya lebih memudahkan? Dan apa yang Ustaz boleh bagi tahu supaya mereka boleh tuju ke situ dan buat dengan cara moden ini dan sangat mudah saja? Betul. Sebab dia macam ni Zan. Hibah ni jangan ingat macam kalau dulu nak kena buat otoritas, nak kena saksi dah. Sekarang ni dah ada sangat proper dengan documentation dan banyak syarikat-syarikat takaful yang mengetengahkan berkaitan kehebatan hibah itu sendiri. Kalau kita tengok bagaimana Al-Azhar beroperasi 1080 tahun di Gontor, mereka ada instrumen kewangan yang kuat. Bagaimana mereka menyusun kewangan itu. So sekarang adalah waktu yang sangat baik pada saya untuk kesedaran kepada, khususnya kepada umat Islam. Kalaulah kita tengok di bawah JAKIM ada 980 tahfiz yang berdaftar. Kalau kita semua Islam ni 900 orang je ambil kesedaran kan, ambil RM100 sebulan untuk kita dapatkan polisi sekitar 400-500 ribu. Tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Kalau kita nak menderma 400 ribu, mungkin kita perlukan 400 tahun kita simpan sebulan RM100. Kita nak 400 tahun, 40 tahun pun ada go out, ada macam-macam penyakit dah ni. Kan? So ambil manfaat instrumen kewangan ni. Sebab tu saya sangat tekankan, ambil hibah untuk bagi manfaat, bukan hanya pada keluarga. Izwan, saya sendiri polisi, saya letakkan pada diri saya, kalau berlaku kematian saya letak 10 juta. Saya ambil hibah. Saya letak apa? Saya bagi tahu ke isteri dan anak-anak, 1 juta ambil untuk isteri dan anak-anak. Saya bagi tahu. The rest 9 juta manfaat untuk Murtada Dakwah Center dan beberapa pusat kebajikan dan dakwah yang saya letakkan. Allah. Biarlah kalau saya tak boleh bagi banyak ketika hidup Izwan, saya nak sekurang-kurangnya saya bermanfaat saya meninggal. Saham bukan terus saya berjalan. Nak memberikan nyawa. Saya tetap akan mati. Tapi biar mati yang boleh memberi banyak, bukanlah memberi beban yang banyak. Terima kasih Ustaz kerana memberikan aura positif, bukan saja membuatkan kesedaran saya tentang hibah wasiat ini lebih tinggi dan lebih baik sekarang, tetapi juga apa yang perlu kita lakukan supaya seperti saya katakan tadi, saham kita untuk akhirat terus berjalan walaupun sesudah ketiadaan kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita berjumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof, pengarah urusan Murtada Dakwah Center dan penulis buku hibah. Assalamualaikum Ustaz. Salam, terima kasih, jaga diri. Baik, sama-sama kita. Ustazah Muzayanah, anak didik tu 900 patah perkataan. Ustazah kena 1000 patah perkataan sebagai menutup kepada topik perang harta pusaka kita pada malam ini. Baik, masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Di penghujung dah Izwan kita ni, Ustazah menyeru kepada semua para penonton pada malam ni, jadikan rancangan dengar perang harta pusaka pada malam ni insya-Allah tidak akan berlaku kepada kita. Kenapa? Sebab kita tengok bagaimana Puan Zai yang berada bersama-sama kita pada malam ini, seorang balu meninggalkan suaminya, meninggalkan 3 orang anak. Yang pasti kita inginkan anak-anak kita ni membesar. Seorang ibu membesar dengan, kalau aku pula yang menyusul mati, apa yang akan berlaku? Sedangkan siang malam ni bekerja. Arwah dulu dan kita, Puan Zai juga seorang ibu yang bekerja. Masya Allah, bekerja untuk kita merebut harta ni, tolong pastikan berjaya dan kaya kita sampai ke akhirat. Kita tak nak para penonton kita bersusah payah di dunia, dekat sana kita tak dapat apa-apa hasil. Betul. Jadi ilmu sangat penting pada malam ini, hanya sebagai pencetus kesedaran. Tolonglah cari di luar sana, masya-Allah, guru-guru kita kan, ejen-ejen yang telah terlatih. Kita sebutkan bahawa untuk nombor satunya untuk kita dapatkan hikmah daripada adanya wasiat, adanya hibah, dan semua ini sebenarnya adalah untuk mencantikkan hubungan yang hidup, yang mati kekal dalam kebaikan, insya-Allah.
Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Puan Zai sudi datang malam ini dan kami sebenarnya gembira untuk mengetahui bahawa sebenarnya problem masalah antara anda dan keluarga mertua sudah selesai dan semuanya baik-baik sahaja. Itu semangat yang kita mahu dijadikan inspirasi untuk semua. Kematian boleh berlaku bila-bila masa. Dalam zaman pandemik sekarang ia berlaku setiap hari dengan jumlah yang kita tahu besar. Jadi rancang harta anda, jangan biarkan setelah pemergian anda nanti akan berlaku pergaduhan yang menyebabkan kita sengsara di alam sana. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Atas nama semua yang bertugas malam ini, saya Izzuan Azir Salih dan Ustazah Muzayana Abdullah. Jaga diri Malaysia. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengar rintihan hati, dengar luahan rasa ini, dengar padamu ku serahkan, engkau tempatku mengadu. Dengar di sana merintih, dengar di sini menangis, dengar laungan agungmu, ku bertawakan mengejar impian. Syukur ada di jiwa, sentiasa ada di jiwa. Syukur kalimah aziman, kalimah keramat. Oh, dengar ku sering terdengar, dengar akan ladang sinarnya, dengar fitrah hidup yang fana.